Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Salam PKP 3.0. Okey. Hari ni kita nak tanya ni pasal inverter. Agenda kita hari ni introduction, lesson, algorithm, troubleshooting, product line dan lain-lain lagi. Okey, inverter ni terbagi pada dua. Dia ada earphone ya? Earphone ni ada tak? Tak ada. Yang punya mana pergi dia? ada dua. Ada hingga split dengan multi split. Kadang-kadang multi split ni orang panggil DVR pada. Okey, ni series dia 1 horsepower dengan hingga 28 panggil series A ya. Series 2 3 horsepower sampai 6 horsepower dan multi split lah. Ataupun dipanggil AVR lah. Okey, ini adalah perbezaan inverter dengan aircon biasa. Tak ada gambar. Gambar. Okey, ada gambar tak? Ada dah. Okey. Okey, ni adalah perbezaan dia. Kalau inverter dia punya temperature tu stabil sangat. Jadi kalau buka inverter, bila kompresor jalan dia sejuk. Kemudian bila dia cut off, temperature dia cut off, dia hidupkan kurang lah. So, ni adalah perbezaan inverter dengan non-inverter. So, kompresor boleh kontrol lah. Jadi si inverter ni boleh kontrol kompresor slow dengan laju lah. Menggunakan frekuensi dia. Bila dia dah sampai, dia tak naik lagi lah. Dia kontrol kompresor slow. Macam ni lah. Dia tak cut off. Dia tak cut off. Okey. Macam mana inverter tu berfungsi? Tapi supply dia semua sama lah. 240. Tapi dia kontrol frekuensi dia. Kelajuan untuk kompresor lah. Slow laju. Bila sampai temperature, dia slowkan frekuensi dia. So, kompresor tu jalan slow lah. Sama juga dengan fan motor dia. So, itu berlaku perkhidmatan lah. Jabatan elektrik. So, dia boleh kontrol juga dia punya kapasiti. Macam bila bilik dah sejuk, macam frekuensi dia kecil lah. Dia contoh 1 horsepower, dia boleh pergi 800 ke macam tu. Dia boleh kontrol kapasiti dia. Macam mana inverter ni berfungsi lah. Dia pakai, outdoor dia ada keyboard. Dia pakai direct breaker. Sporting atau DC. Lepas tu kompresor ni dia tipis lah. Bukan dia tak pakai kapasitor apa macam kompresor biasa. Dia lain sikit. Okay, ni macam mana dia kontrol lah. Yang mana biru ni not inverter. Birunya tak stabil langsung. So keselesaan tu penting lah. Dan time kompresor cut tu nak cut in tu lambat jugalah. So keselesaan tu penting. Okey, ni ada contoh temperature dia lah. Dia setting 24. So,
temperature kadang-kadang naik sampai 26 baru dia start ni compressor. Untuk non-inverter lah ni. Inverter ni dia stabil lah. Taklah perbezaan temperature yang kita setting tu dekat-dekat 44 je. Lebih kurang je dia main kat situ. Inilah penggunaan elektrik lah. Ni warna hijau ni inverter. Inverter dia starting, lepas tu dia bila temperature dah sampai tu dia semakin jimat lah, menurun je. Ni untuk non-inverter lah. Seperti yang kita tahu, inverter ni dia starting dia tinggi. Non-inverter ni, aircon biasa ni, dia starting dia tinggi. Sebab dia pakai kapasitor lah. Starting, lepas tu dia baru normal ke sini. Lepas tu dia cut off. Lepas tu dia starting balik. Telefon abang ke telefon ayah? Abang. Okay. Inilah step seterusnya. Bila cut in, cut off. Macam tu. Dia bila starting dia makan current banyak. Lepas tu non-inverter tak jimat. Inverter jimat. Dia jalan smooth je. Okay, ni adalah perbezaan dia lah. Dia kompresor ni jimat lah seperti yang kita tahu. Dia pakai 3-phase kompresor. Dia tak pakai kapasitor. Lepas tu dia punya kontrol VSB lah ataupun EEV. Dia lagi senyap daripada kompresor biasa lah. Bila ada problem, dia akan blinking untuk inverter dan kita boleh check guna remote per problem tu. Nanti dekat next episode kita akan tunjuk cara nak check. Ada kod lah. So, inverter ni ada special dia sikit lah. Okay. Dia high performance control lah. Sebab dia kat dalam pun ada IC board, dekat luar pun ada IC board. Banyak sensor. Inverter ni. Yang ni yang buat kadang-kadang kita terfikir-fikir kat nak repair inverter ni. Banyak sensor. Kalau tak ada peralatan yang cukup, susah sikit. Yang kita tahulah. Dia menjimatkan current lah. Okey. Dia punya fan motor outdoor pun speed mengikut dia punya suhu lah. Sebab dekat outdoor sana dia ada sensor untuk outdoor fan. Bila coil panas, dia akan jalan laju lah. Fan speed tu. Macam aircon biasa, outdoor fan satu speed je. Tapi inverter ada banyak speed. Okey, ni adalah pergerakan gas lah. Refrigeration cycle. Dia macam aircon biasa juga, inverter. Ambil dari kompresor. Satu pipe discharge ni 87 darjah Celsius, dia pergi kondenser. Kondenser dah sejutan sikit, jadi 43 darjah Celsius. Okay. Lepas tu dia pergi ke EEV ni. EEV, Electronic Expression Valve EEV untuk inverter. Pressure tinggi kat sini. 340 hingga 450. Mungkin R410 ataupun R32. Okay. Kemudian dia pergi evaporator coil ataupun cooling coil. Ini temperature dah drop lah. Sampai 105 darjah Celsius. Kemudian dia pusing balik. Cukup satu round, gas turbo pusing. Okay, ini adalah sambungan IC board dia. Kita pasang inverter untuk satu host, 2 host. Supply datang pada indoor dululah. Dia baru pergi outdoor. Okay, dia ada 4 wire. Satu wire live. Signal kabel. Satu lagi grounding lah. Okay, dia ada ni sambungan dia. EV. Satu ni 3 ni wire kompresor. QVW ni. Dia 3-phase. Ni ada sensor dia. Copper sensor.
Dia ada 3 copper sensor. Dia pasang kat pipe lah. 2 air sensor warna hitam. Air sensor warna hitam. Copper sensor warna gold. Dan dia pasang dekat discharge pipe. Ni condenser coil. Ni cooling coil. Pasang kat situ. Kalau sensor ni rosak, kita tukar lah. Posisi dia lebih kurang kat sini. Ini adalah kes yang pernah inverter akan guna lah. Satu A22 lah. Ini ekor lama lah. Satu upgrade kepada A410. Sekarang ni A32. 32 je ada sekarang ni. Okay, saya explain sikit lah. A22 ni single gas. A410 ni ada 2 jenis gas. Dicampur 32 dengan 125. So kalau kita nak top up gas, nak terbalik. Supaya dua-dua ni masuk 50-50. Kadang-kadang orang cakap kalau masuk liquid, kompresor akan rosak. Nanti saya explainkan. Kalau masuk liquid, kompresor pun tak rosak. Okay. Ni tong dia. Warna hijau, pink. Ni warna biru muda. Ni global warming. So A410 ni global warming dia tinggi. So mungkin setengah 9 dah space out lah. So keluar A32. Tapi ada lagi. Mungkin akan upgrade lagi kes ni. Ni ozon. A22 boleh menipiskan ozon. Dua-dua kes ni dah okey. Tapi A32 ni flammable gas. Tapi dia level 2. Tak bahaya sangat lah. Very low. Sangat kurang. Susah nak terbakar. Bukan macam gas masak tau. Dia very low. Ini adalah pressure dia lah. Untuk A22 mungkin ada lagi yang handle A22. Cakap lah 60 hingga 80 dia punya low pressure. 220 hingga 200 setengah dia high pressure. Untuk A410 A32 sama lah. 110 hingga 150. Okay, high pressure 300 setengah sampai 400 setengah. 300 setengah sampai 400 setengah. Okay, itu ada penggunaan gas dia lah. Tahu basic sikit. Satu lagi tertinggal ni, A22 pakai mineral oil. A410 dengan A32 pakai TOE atau minyak sintetik lah. Lagi penggunaan pipe dia. Pipe dia A22 ni 0.51. Ini lagi tebal lah. Lagi tebal lagi baik lah sebab dia pressure tinggi. 0.61. Okay, kita buat ujian sikit lah. Ni penggunaan gas lah. Kita buat perbezaan antara gas A410 dengan A32. Okey, kita ambil 150 PSI lah. Standard maximum gas. Okey, untuk gas A410 kita sampai 11.3 derajat Celsius. A32 10.9 derajat Celsius. So A32 ni lagi efisien, lagi baik. Dia punya sejuk. Ini adalah sistem dia lah. Kita masuk macam kompresor ni. Kat sini ada satu sensor. Daripada kompresor pergi kondenser. Dia ada 2 sensor kat sini. Ni air sensor, ni coil sensor. So ada scanner, segi EEV, electronic expression valve. Ni sambungan dia, indoor outdoor ni. Yang bagi cooling coil. Kat cooling coil ada 2 sensor. Ni air sensor dengan air return sensor dengan coil sensor. Kemudian sambungan indoor outdoor. Kemudian masuk akumulator. So saya nak cakap ni akumulator ni apa fungsi dia?
So, bila kita masuk gas R410, kita masuk liquid. So, akumulator ni akan selamatkan dia. So, kita masuk sikit-sikit liquid dia. Kalau kita masuk penuh, dia akan masuk liquid agak kompresor. Kalau kita masuk sikit-sikit, separuh, mungkin liquid tu tak masuk lagi. Sebab akumulator ni kontrol tapis liquid daripada masuk kompresor. So, kita masuk separuh, so gas akan masuk dekat kompresor. So, ni adalah fungsi akumulator. So, dengan awak cakap, kalau masuk liquid, kompresor akan rosak. Bagi saya, kena tahu metod dia, cara dia. Masuk sikit-sikit liquid. Supaya akumulator tak penuh, so kompresor selamat. Kadang-kadang kalau kita masuk penuh, so kompresornya ketendang, bas dia akan pecah lah. Macam-macam ada problem kat kompresor ni. So cara tu betul-betul nak masuk liquid dekat kompresor. Okay, sizing. Nak replace aircon lah, dekat mana sesuai. So, semua faktor kita kena kira lah. Rubber, lampu, komputer, semua ni benda panas. Kalau kita kira ikut bilik 100 hour macam dah cukup. Tapi kalau kena kira faktor, cermin banyak, ada heater apa macam-macam, exhaust fan, semua kena kira. So, depend kepada site lah kita nak pasang. Okay, ni ada waktu yang paling panas lah. Itu tu agak 12 kali panas lah, matahari ke atas. Tapi mengikut kajian, antara pukul 2 sampai pukul 4 tu lagi panas lah. So, bilik yang terkena waktu ni, mungkin kena up sikit dia punya power lah. Okay. Ini adalah setting remote kita lah. Kita pasal setting remote ni. Bila kompresor nak cut off? Kalau kita setting 16. Ini dia setting 16 ya. So setting 16, dia sensor coil dekat angin return tau. Setting 16 ni, dia check angin return. Air temperature, angin return. So kalau setting 16, atas ni kena 16 baru boleh cut off. So dia beza angin masuk dengan keluar 10. So angin keluar kena 6. So tuan-tuan fikir sendiri lah, kalau setting 16, aircon tu boleh cut off ke tak. Ini adalah kita nak cerita pasal setting remote. Kalau angin keluar 16 ni, rasa kadang-kadang dah tak selesa dah, dah beku ni. Okay. Kita masuk bagian algoritma dengan kontrol Okay, ini adalah basic dia lah. Session, command. Lepas tu ni lebih pada remote lah. Setting remote. Different. Kita berbeza dengan setting remote lah. Yang kita akan kontrol semua tu. Ini adalah remote lah, setting remote untuk inverter. Bila bilik tu terlalu sejuk daripada target, contoh kita target 23, dia sejuk daripada tu. Ini untuk cut in lah, kompresor jalan. Bila 23, temperature dah masuk sampai 21, dia cut in. Ini untuk bilik yang terlalu sejuk tau, kompresor akan berhenti juga. Bila sampai 21.5, kompresor akan cut in lah. Ini untuk cut off lah. Setting 23. Bila aircon bilik tu sejuk sangat, sampai 21 ke bawah, kompresor akan cut off juga untuk inverter. Ini untuk penyebatan jugalah, salah satu penyebatan. Tapi sebelum sampai 21 ni, kompresor dah kontrol sebenarnya. Dah slowkan temp. Sampai 21 ni susah sangat. Dia lebih, bila kita setting 23,
Untuk 1.5 ni susah nak capai. Dia boleh kontrol dia punya kompresor tu frekuensi. Ni dia bila pressure run tu bawah sangat, low frekuensi tapi temperature turun lagi. Tu kompresor akan cut off lah. Untuk kontrol dia punya kesejukan bilik tu penting. Supaya kita selesa lah. Kalau bilik tu sejuk sangat, kita pun tak selesa sebenarnya. Lepas tu kompresor pun akan cut juga. Tapi susah lah. Ni susah sangat lah sebab kalau bilik oversize mungkin akan cut off kompresor. Kalau bilik normal tu kita kira ngam-ngam cukup, susah nak cut off. Ini adalah signal lah. Indoor, outdoor. Bila berlaku error dalam 15 second ya, kompresor akan berhenti lah untuk apa-apa problem tu. Boleh merosakkan komponen kat dalam ni. So signal ni dia akan hantar maklumat 0.5 per second. 1 minit tu 2 kali hantar signal. So apa-apa bahan dia akan dapat detail dengan cepat lah. Okay, ni outdoor fan motor lah. Bila kompresor run maksimum, fan motor pun akan jalan dengan maksimum speed lah. Bergantung juga pada temperature luar tu. Kalau kat luar tu panas ke, dia akan rahat sikit juga. Bergantung pada temperature, dia ada sensor dia sendiri. Temperature kat outdoor. So untuk fan ni dia lambat sikit cut off bila kita off dalam 30 second dia jalan. Nak sejukkan dia punya condenser coil tu sebelum dia cut off. Kompresor stop. Okey, ini kelajuan kompresor. Untuk 1 horsepower 68 per second ke RPM per second. So 1.5 2.5 RPS. Okey, kompresor kalau start dia bukan terus rem maksimum speed tau. Dia dalam 11 minit baru dia slow dan kepada maksimum. Untuk safety dia. Okey, ni kalau berlaku insufficient gas ni, gas kurang. Biasa kita check kalau pakai remote UO lah. So pertama kita kena check running amp lah. Satu lagi special, lepas tu superheat dia. So benda ni 3 benda kita kena check. So nak check gas ni kita kena run dalam setengah jam dulu. Baru betul-betul kita boleh check. Sebab dia punya kompresor ni running dia tak tu running macam air compressor. Dia slow ramp up. Satu lagi remote kena set 16 lah. Maksimum dia running RAM full RAM lah. Okay, ni adalah untuk check kat M lah. Jadi saya cakap lagi, kalau dia gas tu kurang, so bila dah dalam dalam setengah jam, so M dia tak capai dekat. Berbeza dengan template dekat body tu, berbeza jauh sangat. Contohnya kalau template kat body 3, so dia jalan 1 poin lebih tu, 1 poin lebih ataupun 2 poin lebih, tu ada gas kurang. So
kita kena top up lah gas tu. Ataupun kita buang balik, dekat template tu kita timbang balik masuk. So inverter kalau timbang masuk lagi senang. Lalu nak masuk kena pastikan dia full RAM tu, kompresor tu, baru boleh masuk. Okey, untuk uji yang superheat ni kita ambil dekat data enthalpy ni dekat sini. Terus subco dekat sini. Ini sebelum kompresor ini selepas kondenser. Okay, ini adalah superheat cara pengiraan dia. Yang cantik 3/5 untuk inverter. Ini adalah cara dia. Ini adalah contoh dia. Itu 145 PSI. Temperature 10.3. Saksi temperature 17. So tolak dua ni dapat 6.7. So dia tinggi daripada tadi 3.5. So gas kurang ada gas. Yang ni pun sama juga. 160 kita tengok pressure dah tahu sebenarnya 160, tapi kita nak superheat tu nampak profesional lah. Kalau kita bagi type kita tanya benda-benda ni. Dua ni tolak dengan dua ni dapat kosong negatif 3.3. So negatif 3.3 ni bawah pada ni, so overcharge lah. Ini adalah pengiraan superheat lah. Superheat pun kita boleh tahu sama ada gas kurang ataupun gas lebih. Okey. Ini cara kita nak ambil data untuk superheat lah. So kita letak temperature dekat suction pipe. Keluar akumulator ni. So kita ambil pressure dia satu. Dekat meter ni ada pressure, ada temperature sekali. Itu pressure dia. So temperature ni direct lah. Temperature ni berapa dia detect kat sini. Tak temperature ni kita boleh baca lah. Ini adalah untuk subco lah. Subco sama macam tadi juga. Ini dia tak melibatkan pressure, dia ambil temperature saja. Coil, itu temperature antara EEB kita dapatkan subco. Tapi subco ni jarang orang minta sangat lah. Pressure superheat lah. Ini adalah bukaan EEB. EXP tapi untuk inverter EEB lah. Tapi untuk lebih senang EXP kita ingat dengar. Dia bukaan dia boleh buka boleh tutup. So untuk normal operation dia akan buka akan tutup lah. Mengikut discharge pipe pressure dengan kompresor target lah. Yang kondenser coil panas dia akan buka besar sikit lah. Sebab kompresor dah rem kuat tu. Okey, untuk installation ni dia macam aircon biasa je installation ni. Cuma untuk piping biasa, cuma wiring tu lain sikit lah. Dia ada 4 wire. Ada satu tambah satu wire signal. Ini untuk aircon biasa. Untuk aircon biasa pun sama lah. Dia supply 3 wire 1.5. Tapi untuk connection indoor outdoor ada 4 wire. Lain sikit daripada aircon biasa. Kena pakai 4 wire. Kadang-kadang takkan kat luar nak pasang 3 wire buat degil. Tapi kita hilang dah buat energy, dah habis beratus ribu. So mungkin ada efek
kita kena ikut spek kilang lah. Okay, untuk fuse dia ada, kat keyboard sana ada fuse lah. Untuk fuse ni kita untuk M lah. MCB. Dah 15M, 20M. Kena pakai 3 wire, tak dapat warranty lah. Biasa macam tu lah. Sebab tu spek kilang. Kilang yang buat spek macam tu, kita kena ikut lah. Warranty pun daripada kilang. Okay, ni adalah masalah. Okay, ada sambungan lah. Wiring issue. Mungkin dia pakai wire ada sparking kat sini, atau bakar kan. Kalau wiring saja terbakar, okey, ni ekor sekali terbakar. Itu yang buat kita pening sikit lah. Tu kena wire tu, dia apa-apa lah. Kalau sambung baik-baik lah. Jangan sambung up tu, wire panas, bakar. Okay, ni adalah piping dah. Piping dah sama je. Ni untuk A410 lah. A5, ni A410. Untuk satu force, 1/4, 38. 1/5, 1/4, 1/2. Kalau ada kedua lain, ni untuk A410. Masalah piping, kita tuan-tuan dah tahu lah. Sama je dengan method lain. Ni cara pemasangan outdoor lah. So, kita dah upgrade supaya cantik kat sini. Dulu ada geri kat depan ni, angin boleh masuk. Tapi sekarang dah tak ada. So, kalau tuan-tuan pasang macam ni, angin recent tak boleh masuk. So, bila kurang sejuk lah, angin tak boleh keluar. Satu lagi, akan bunyi bising lah. Bunyi angin hujan, air hujan. Sebab dia esok. Okay, ni salah satu cara pemasangan outdoor lah. Tapi biasa kita dah tengok kat sini lah. Ini kadang nak highlight lah. So nak access tu penting. Kat depan tak ada blocking. Kadang-kadang duri angin tak lepas pun akan problem juga. Ni proper lah. Kalau kerja nak tepat, tak pakai bender, pada pipe besar tu, dia boleh semik lah. Okay, ni untuk indoor kat bawah, outdoor kat atas. Panjang dia 1 meter, 10 meter. So, seperti tuan-tuan tahu lah, minyak ni akan boleh takung kat bawah. Minyak saja takung okey, takut dia bila ekor dah lama dia jadi macam margarine tu. Sebab coil ni sejuk. Jadi macam margarine tu, dia pelantar tu dah cuk kat dalam. So ekor akan jadi kurang sejuk lah. Macam outdoor dia panas, okey. So kita kena buat thread lah. So minyak bertakung kat sini lah. Kalau sikit-sikit tak dekat indoor okey. Tapi kalau banyak tu kencuk lah. So kita buat thread, so minyak takung kat sini. So selamat sikit lah untuk starting untuk jalanan gas ni. Yang ni untuk projek lah ataupun rumah baru, pasal piping dulu. So kita berhati-hati lah. Kita tutup betul-betul proper supaya tak masuk pasir dan sebagainya lah. Okey, ni ada cara nak menguji kebocoran lah. Kita masukkan nitrogen. Kemudian test lah, test sabun pakai buih sabung. Okey, ni ada untuk testing lah. Rating kita biasa pakai tapan yang 30 je. Ni pakai special tu lah.
Okay, untuk troubleshoot, so sebelum tu kita kena check dulu aircon tu apa model, kita apa pakai. So kita dekat ni kita boleh tahulah CA untuk model action lah. 5 ni penting, jangan masuk sembarangan kes lah. Nanti tukar dengan R22. 5 ni untuk apoten. Kalau 3 tu R32 lah. Kalau 7, kalau 4 R47. Ni bukan motor lah, WM. Y ni penting, inverter. Kalau tak ada Y bukan inverter. Tennis, power, S ni S model. Ni kod belakang dia. Ini untuk outdoor lah. Sama juga macam tadi. Y ni inverter. Ni S model dia. Okay, ni A supply dia. 240. Kalau F 415. So, M ni macam lah. Ni kompresor. Dia pakai kuasa lighting. Kalau M macam cerita ataupun Panasonic. Ni coil dia. Kalau Goldspin anti-corrosion ni akan bertukar. Okay, itu saja pasal outdoor indoor. Kemudian kita nak masuk troubleshoot kan. Biasa kalau action troubleshoot dia pakai standard macam ni lah. Macam kita pergi service kettle juga. Benda basic akan kita check dulu lah. Voltage, ampere, pressure, discharge pressure ni untuk ni kita ada lah. Okay, on coil. On coil kat mana? Pressure dia. On coil tu angin return lah. Off coil yang keluar. So, biasa tadi kita tengok beza dia dua ni 10, baru susun. Kalau kurang tu mesti ada problem. Kalau lebih pun ada problem. Lepas tu rotate pressure lah. Okay. Tak senang pressure. Kalau nak dapat tang apa ni, pastilah. Okay. Ini adalah troubleshoot dia. Okay, sebelum tu kita kena download app action dulu lah. Kalau kita nak check error code. Seperti yang tuan-tuan tahu lah. Error code boleh download dekat kalau iPhone, App Store lah. Kalau Android, Google Play Store. Okay. Kita nak check guna remote. Aircon memang blinking lah. Kalau aircon apoten blinking warna biru. Kalau aircon R32 blinking warna hijau. Blinking dekat sana dia sekadar bagi tahu error code, bukan sekadar bagi tahu problem saja. Dia bukan error code. Tak bagi tahu detail. Dia bagi tahu dia ada problem untuk inverter. So kita kena check sendiri lah. Okay, sendiri 5 second. Lepas tu tekan satu-satu. Tekan second 5 second sampai keluar kosong-kosong. Lepas tu tekan satu-satu. Tekan keluar beep. Kemudian beep yang lama tu ada problem. Okay. Ni kosong-kosong lah tadi normal. So error code start UO, separation gas, gitu. So kalau separation gas ni kurang macam tu lah. U2 ni DC voltage overrate. Dia berkaitan dengan voltage lah. U4 ni komunikasi antara indoor outdoor lah. Kalau baru pasang tu keluar U4 wiring lah. Dah lama keluar U4 keluar keyboard kita biasa kena. So macam-macam lagi lah. Ini adalah error code. Ini step yang perlu kita check lah. Kerana error code ni berkaitan lah
sebab dia banyak error code. So kita kena sebagai technician kena tahulah apa install dia. Dia banyak error code. Dan ASIC ni Fairmoto abnormal. Bila Fairmoto abnormal semua melibatkan Fairmoto ataupun kapasitor Fairmoto. Tapi kapasitor Fairmoto tu dia sekali dengan keyboard untuk model action ni. So kalau tuan-tuan nak welding boleh welding lah, tabuk 5 ni kapasitor tu. Kalau tak nak tukar one set dengan keyboard je lah. Dia memang banyak error code. Okay, kalau melibatkan kerosakan fizikal macam keyboard nampak terbakar tu, benda tu memang rosak lah. Tapi kalau kadang-kadang tak ada power, kita boleh check susah. Kadang-kadang dia check sensor rosak, kita boleh check sensor ni pakai multimeter. Okay, pakai multimeter cucuk kat sini, dia akan keluar bacaan lah. So bacaan dia mengikut temperature suhu bilik. Contohnya temperature dia 24 dalam 1K lah lebih kurang. 4E. Okey, ini adalah kita nak check sama ada kompresor ni rosak ataupun keyboard ni rosak. So macam mana nak check? Kita kena ada inverter checker. So inverter checker ni yang kontrol power ni akan nyala lah bila keyboard tu okey. Kalau keyboard tak okey, lampu ni nyala tak betul. Kalau lampu ni nyala serentak baru dia okey. Jika ada keyboard ni rosak. So untuk pastikan sama ada keyboard rosak ataupun kompresor rosak. Ini ada penting checker ni. Sebab keyboard pun harga boleh tahan jugalah. Sama harga dengan kompresor lebih kurang. Harga dia mahal juga. Ini ada inverter checker lah. So connection tadi ni red, blue, yellow. So ni lampu dia. Dia akan nyala serentak kalau keyboard tu okey. Kalau nyala berkelip-kelip ke, satu tak nyala ke, tu ada problem. Red, yellow, blue. Okay, kat sini, red, yellow, blue. Cucuk kat sini. Ni terminal untuk kompresor. Kita cabut kat kepala kompresor tu. Cucuk kat sini. Untuk check sama ada keyboard tu rosak tak rosak. Itu penting. Sebab keyboard tu mahal. Bukan boleh terang error. Sebab checker ni dekat Shopee pun ada ni. Murah dia 100 lebih. Kalau nak beli keyboard beratus. So itu penting jugalah. Dan dengan kita Panasonic pun pakai checker macam ni. So boleh pakai untuk Epson ataupun Panasonic sekali lah. Untuk checker ni. Kita dekat kompresor yang terminal. Senang je, cabut tu pasang. Dia ni tipis 240. Checker ni boleh check lah. Sama ada okey tak okey. Okey, ni ada transmission monitor lah. Transmission monitor ni dia boleh check semua sekali lah. Dia boleh check semua sekali. Sama ada voltage, ampere, Fairmoto RPM, kompresor RAM, bukaan EV tadi. EV tadi dia boleh buka tutup. Kalau tak buka pun dia boleh check juga. So
Dekat sini dia akan baca 5 sensor lah. 2 indoor, 3 outdoor. Sensor tu boleh baca berapa temperature dia. Kalau temperature dia abnormal macam panas sangat, kadang-kadang sensor tu dah open, so dia boleh detect, tak ada bacaan. So transmission monitor ni boleh record sekali tau. Bila kita masuk SD card, dia boleh record. So kalau kita tak tahu, kita boleh record, tunjuk dekat engineer yang tahulah. Dia boleh analisis data ni. Ini ada transmission monitor untuk check inverter. Kalau dia connect dekat indoor ataupun outdoor lah. Okay, ni adalah keyboard inverter untuk model baru ni. Ada, ini untuk ada wifi ni. Ada wire putih. Ini adalah wire signal dia. Warna kuning. Neutral. Sekelap wire live. Lepas tu warna purple ni wire compressor lah. Okay, dia transformer dia kecil saja. Okay, fuse kat sini. Kadang-kadang kalau fuse terbakar, kita boleh ganti lah. Kita boleh ganti coil je. Ini adalah connection untuk fan motor kat sini. Untuk IC board, dia beza sini je. Kalau yang normal, beza sini je. Wire signal. Yang aircon biasa tak ada wire signal. Dia ada wire signal. Untuk IC board. Ini ada connection dia lah. Yang saya cakap tadi, wire supply 3, wire indoor, outdoor 4. Ini warna coklat tadi Yang saya cakap wire signal, warna orange tadi, wire compressor. So ni wire power supply. Live, neutral, dengan wire supply. So ni pergi indoor, signal, neutral, wire compressor. Wire, 4 wire. So pemasangan wire ni lah. So dia perbezaan, ada tambah satu signal untuk inverter. Okay, untuk outdoor pun sama jugalah. Kita tambah satu signal untuk inverter. Yang lain semua sama dengan non-inverter. Kalau signal ni kecil pun tak apa sebenarnya. Dia tak ada voltage semua. Dia 12 volt lebih kurang. 12 volt dengan 15 volt. Wire kecil pun tak apa. Tapi wire signal ni tak boleh sambung. Sebab dia voltage kecil, kalau sambung tak jejak, dia ada problem dekat aircon. Okay, ni wire supply. Live, neutral, signal. Itu ground. Wire. Jadi color code dia lebih kurang letak. Tapi ada masing lah untuk signal. Ini adalah untuk outdoor lah. Outdoor ni complicated sikit lah. Ni untuk 2 horsepower ni. Dia ada dua IC port. Ini untuk power. Ini untuk itulah untuk compressor. Okay, itu sajalah untuk sharing untuk hari ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh kemukakan lah. Kalau tak ada